Antara paparan menarik hari ini, SPRM akan panggil Menteri bertaraf Tan Sri. Perikatan Nasional Johor ajak pemimpin UMNO tinggal parti. Azmi disingkir atau sudah berhenti politik. Rasman sahkan kerajaan Perak sudah tumbang. Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyifatkan Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan yang berlangsung di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sebagai janggal. Beliau berkata satu penjelasan kepada akar umbi parti mengenai hubungan yang wujud dalam kerajaan yang turut disertai UMNO perlu diberikan agar mereka memahami situasi sebenar. Saya faham konvensyen itu diperlukan kerana beberapa gabungan parti mesti disatukan untuk kestabilan politik negara dan juga kerajaan. Tetapi saya lihat sendiri ada beberapa perkara yang agak janggal bila diadakan di dalam Dewan Merdeka di Rumah UMNO sendiri, penjelasan kepada akar umbi berkait dengan hubungan yang wujud sekarang perlu dijelaskan. Dan secara peribadi apabila gambar-gambar bekas-bekas pemimpin kita yang telah banyak berkorban untuk perjuangan parti dihilangkan di dalam Dewan Merdeka semasa konvensyen, itu saya rasa tak kena. Sebelum ini, media melaporkan perhimpunan di Dewan Merdeka WTC KL pada 14 Mei lalu mencipta sejarah politik tanah air apabila Parti Keramat Orang Melayu itu mengumumkan bergabung dengan Pakatan Harapan pada 24 November 2022. Gabungan itu menyaksikan pembentukan kerajaan perpaduan yang diketuai Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di samping dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadila Yusof. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dilaporkan merampas beberapa dokumen berhubung pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat senarai awam. Langkah itu diambil selepas SPRM dijangka akan memanggil bekas Menteri Kanan dan seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri untuk soal siasat sekali lagi berhubung dakwaan penyelewengan dana awam lebih 2.3 bilion ringgit. Langkah berkenaan yang berlaku pada 1990 didakwa memberi kesan buruk kepada negara sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Difahamkan dokumen yang dirampas itu termasuk kertas perbankan serta dokumen daripada Suruhanjaya Security dan syarikat pemaju. Laporan sama menyebut seorang lagi ahli perniagaan terkemuka juga diminta hadir untuk disoal siasat SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Batiki dilaporkan mengesahkan perkara itu dan berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM iaitu kesalahan membabitkan salah guna kuasa untuk mendapatkan suapan selain undang-undang anti gubahan wang haram. Media sebelum ini melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan. Memetik sumber media berkata, siasatan itu adalah lanjutan daripada Pandora Papers. Siasatan tertumpu kepada penjualan saham syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, pemilikan aset berharga oleh ahli perniagaan itu, bekas Menteri Kanan serta ahli keluarga yang dianggarkan bernilai berbilion ringgit di dalam dan luar negara. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan pilihan raya negeri sebagai platform untuk menentukan tahap sokongan rakyat. Pengerusi Barisan Nasional itu turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu untuk menghadapi PRN tidak lama lagi. Muhyiddin sebelum ini dilaporkan berkata, Perikatan Nasional yakin mampu meraih sokongan sekurang-kurangnya 70% undi terutama undi Melayu pada PRN akan datang. Beliau berkata keyakinan itu berdasarkan kajian dan fakta menunjukkan gabungan Bersatu PAS Gerakan yang bakal bertanding di PRN di 6 negeri di Semenanjung berada di hadapan dari segi populariti dan kepimpinan. Sementara itu, Ahmad Zahid memaklumkan perbincangan mengenai pembahagian kursi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ketika ini sudah di peringkat akhir dan akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Perikatan Nasional Johor mengajak pemimpin atau ahli UMNO yang tidak senang dengan Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi agar bertindak segera meninggalkan parti itu tanpa perlu menunggu lagi. Naib pengerusinya Muhammad Solehan Badri berkata,
mereka perlu menghentikan tindak tanduk timbalan Perdana Menteri itu yang didakwanya memalitkan warna hitam dalam perjuangan UMNO. Ahmad Zaid juga dakwa bekas Exco Johor berkenaan menggadaikan maruah perjuangan orang Melayu pada era sekarang. Kata Muhammad Solihan, pemimpin serta ahli UMNO boleh menggunakan platform PN untuk meneruskan perjuangan mereka untuk agama dan Melayu. PN kini dilihat mempergiat serangan mereka ke atas UMNO menjelang pilihan raya negeri yang dijangka berlangsung tidak berapa lama lagi. Terdapat 6 negeri yang akan terlibat dalam PRN dalam tempoh terdekat, iaitu Kelantan, Kedah, Terengganu, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor. Ia semakin meningkat selepas ada pemimpin UMNO menggesa ahli parti terbabit memberikan sokongan kepada calon DAP dalam PRN berkenaan. DAP juga menyeru ahli parti itu memberikan undi masing-masing kepada calon UMNO BN jika diturunkan di tempat mereka. Untuk rekod, UMNO Barisan Nasional dan DAP adalah antara parti yang membentuk kerajaan perpaduan sekarang. Semalam, media melaporkan bekas Setiausaha Agung BN dan pemimpin PAS kerana UMNO, Anwar Musa, mengesahkan dia memohon untuk menjadi ahli PAS. Bukan 10 orang, lebih daripada 1,000 bersama-sama dengan saya. Dan insya-Allah pada minggu kedua bulan Jun, kita sekarang hanya menunggu kelulusan daripada parti PAS kerana saya mengesahkan, saya memang membuat permohonan tapi terpulanglah kepada parti PAS sama ada untuk nak menerima saya ataupun tidak, kerana saya ni bukan sesiapa pun. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor Azmin Ali tidak berhasrat untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya, saya telah beritahu yang saya ingin berehat, saya telah berkhidmat selama 7 penggal. Jadi saya fikir kita harus memberi peluang kepada generasi muda dan kita mempunyai calon yang berpotensi agar mereka sangat komited dalam usaha itu. Ini adalah keputusan saya yang saya buat 6 bulan lalu. Sejurus selepas pilihan raya umum, saya berpegang kepadanya. Bekas Menteri Besar Selangor itu mengulas laporan mengenai spekulasi bahawa dia mungkin bertanding di kerusi lebih selamat di Morib pada pilihan raya negeri Selangor akan datang. Azmin berkhidmat selama 1 penggal sebagai ARUN PKR di Hulu Kelang sejak 1999, diikuti 3 penggal di Bukit Antarabangsa sejak 2008. Dia kini merupakan ARUN Bukit Antarabangsa di Don Selangor dan menyandang kerusi itu selama 3 penggal. Dia juga pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Gombak sejak 2008. Azmin berkata dia difahamkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari bercadang membubarkan DUN pada 19 Jun dan selepas itu Suruhanjaya Pilihan Raya akan menetapkan tarikh pilihan raya negeri. Pengerusi PN Selangor itu berkata dia yakin dan optimis dengan prestasi gabungan itu pada PRN akan datang. Ini kerana katanya kerajaan persekutuan dilihat tidak menunaikan janji-janji mereka, terutama berkaitan menurunkan kos sara hidup dan menangani kenaikan inflasi. Sebaliknya, Azmin berkata kerajaan PN telah membuktikan sebaliknya ketika menjadi kerajaan. Ketika ada dakwaan wujud cubaan menukar kerajaan Perak mahu beralih angin, Pesuruhjaya Lepas Negeri itu mengakui didatangi beberapa wakil rakyat kerajaan. Razman Zakaria dilapor berkata dia tidak dapat memberikan sebarang bukti mengenai dakwaan tersebut serta status kesahihannya. Bahkan dia mengumpamakan situasi tersebut seperti tindakan seseorang mahu mencuri dan tidak tahu apa yang ada di dalam hati individu terbabit. Sama seperti di Putrajaya, Perak kini ditadbir oleh Kerajaan Perpaduan dengan diketuai pengerusi BN negeri itu, Sa'arani Muhammad selaku Menteri Besar. BN membentuk kerajaan negeri selepas mendapat sokongan daripada PH pada tahun lalu. 2 hari selepas PRU ke-15 berlangsung, Sa'arani berkata Perak tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak keruan serta DUN perlu bersidang segera meluluskan belanjawan. Dia bersetuju menerima tawaran PH untuk membentuk kerajaan yang kuat dan stabil. Menurut Razman, Bas berpendapat tidak mustahil seorang ADUN mengalih sokongannya selepas beberapa ketika ia pernah disaksikan dalam politik negara sebelum ini. Dia yang juga ketua pembangkang di DUN Perak mendakwa janji seorang ADUN tidak boleh dipegang walaupun mereka melafazkan ikrar atau aku janji. Untuk rekod, Sa'arani sebelum ini sudah dilaporkan membuat penafian wujud sebarang cubaan menjatuhkan kerajaan negeri. DUN Perak mempunyai 59 kerusi dan sebuah parti yang ingin menjadi kerajaan perlu memiliki sekurang-kurangnya 30 sokongan ADUN. Selepas PRU lalu, BN memiliki 9 ADUN selain 24 dari PH. Pembangkang pula menguasai 26 kerusi dengan 17 daripadanya wakil PAS manakala selebihnya bersatu. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.